Ya, kembali lagi dalam Malaysia hari ini. Okey, seperti mana yang Sofia katakan tadi, kita nak menyentuh pagi ini berkenaan dengan topik lemas. Kita general lah. Tadi Sofia ada sentuh berkenaan dengan lemas ketika cuti sekolah. Tapi kita lihat sekarang ni fasa PKP fasa PKP ataupun PKP pemulihan dan juga cuti sekolah ni kita panggil sebagai kanak-kanak yang tidak bersekolah. Kita tahu bahawa kanak-kanak ni kalau anda kata dibiarkan untuk mungkin beriadah bersama dengan keluarga, tidak kiralah sama ada ke pantai ke pergi badai terjun ke sungai dan sebagainya. Kadang-kadang mereka ini terlalu gembira sangat tanpa mereka ikut segala keselamatan yang telah pun ditetapkan oleh ibu bapa ataupun kepada mereka yang mungkin berada dekat kawasan tersebut. Jadi untuk membincangkan tentang lemas, general lah lemas. Kita tak nak sentuh lemas cuti sekolah sebab sekarang ini fasa PKPP. Kita bersama dengan Yang Setia Timbalan Pesuruhjaya Bomba, Nur Hisham Mohamad, Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bersama Malaysia hari ini. Terima kasih. Kalau anda masih ingat, kita cerita berkenaan dengan serangan tebuan ya. Ya, betul. Ya, dan sekarang ini kita fokus berkenaan dengan lemas ni. Ya, Okey. betul. Dalam fasa PKP ni, PKP pemulihan ni, bagaimana tuan melihat kadar statistik, mungkin adakah berlakunya penambahan mereka yang lemas ni atau bagaimana? Tuan? Terima kasih. Kita ada 3 fasa PKP lebih kurang sekarang ni kan. Ya. Kita ada PKP, kemudian kita ada PKPB, kemudian kita ada PKPP. Ya. Kalau kita tengok masa PKP saja, semua orang tak boleh keluar. Lebih kurang. Semua orang tak boleh keluar kecuali essential service dan semua duduk rumah, tak pergi orang cakap mandi, tempat beriadah. Berlaku penurunan lebih kurang 40% berbanding tahun lepas tempoh yang sama. Kemudian apabila kita longgarkan sikit kepada PKPB, sebahagian boleh keluar. Majoriti masih tak boleh keluar. Tetap juga berlaku kes lemas ni, tetapi menurun lebih kurang 20%. Tapi apabila sampai ke fasa next ni, iaitu PKPP yang baru sekarang ni masih berlangsung, kita dapati bahawa kadar naik pula. Yang tadi turun kan 40, 20, sekarang ni naik 20. So sampai untuk PKPP ni kita dah ada 17 kes. Berbanding tahun lepas kita ada 14 kes saja yang berlaku lemas di seluruh negara lah. 17 kes ya? 17 kes untuk PKPP saja. Dan kita bukannya nak melihat fokus utama kita kepada mungkin kanak-kanak yang lemas ni tetapi golongan dewasa juga boleh lemas kan? Semua. Kita tahu bahawa banyak punca lah berlakunya lemas ni. Tuan, antaranya ada mereka yang sekadar mungkin tidak pandai berenang tetapi mungkin mereka ingin bermain air sahaja. Kita sedarkah kita bahawa terlalu banyak punca-puncanya? Dan kalau sekarang ni, kalau misalnya contohlah kalau mereka yang berada di kawasan persekitaran air terjun, kita tak tahu air terjun ni kita lihat airnya tenang sahaja tetapi pusaran air itu juga main peranan punca lemas ini. Betul. Sebab kita tengok kemalangan ini, lemas ni dia ada banyak tempat lokasi kan. Saya setuju dengan Fazli kata tadi, salah satunya ialah sungai. Sebab kita dapati bahawa 60% daripada kes kematian yang berlaku di Malaysia ni di sungai. Dan especially di orang cakap di kawasan tadilah, riadah, air terjun semua. Satu keadaan di mana ialah kita tahu sebenarnya apabila kita pergi sesuatu tempat itu, kadang kita kena tahu juga ilmu sikit-sikit. Satunya adalah apabila selepas yang batu tu ada berlaku pusaran air, ataupun kalau kawasan tu air terjun tu, janganlah pergi bawah air terjun tu. Sebab iaitulah kawasan akan berlaku hidrolik punya putaran tu, ada pusaran. Ya air batang macam relax je, sedangkan kita tu kalau kita ingat kes macam di Lombong hari tu, di Weir tu, maksudnya anggota kita yang orang cakap lengkap, pandai berenang pun tak dapat melawan orang cakap kuasa air tu. Jadi tempat-tempat ini kita elakkan. Kadang-kadang kita kata orang-orang lama kata suka-suka membawa duka kan. Orang suka-suka nak pergi, suka saja-saja nak tengok dan kita kata akan membawa duka. Sama juga dengan kita ni. Kalau kita tengok tempat tu, jangan kita pergi. Kemudian satu lagi ialah pantai. Kalau pantai ni kita panggil rip current lah. Orang Jengka panggil rip current. Tapi ni apa tu, arus menarik kan. Orang Jengka panggil rip current lah kalau kampung saya kan. Dia apa tu, arus menarik tu. Arus menarik ni kalau perasan kalau boleh perhatikan tu, kita tengok di pantai tu terutama ketika air surut. Dia nampak berbuih kan, selalu pantai ombak tu berbuih kan. Dan ada satu tempat yang dia tak apa ada buih. Tempat tu tenang, dia bawa ke dalam. Jangan masuk kawasan tu. Kita kena tahu, jangan masuk kawasan tu. Kalau kita tengok pada hal laju air tu sebenarnya, Olympic swimmer pun tak boleh lawan. Dia punya tarik you ke dalam. Olympic swimmer pun tak boleh. Tak boleh. Dia tarik kita. Lepas tu bila orang ditarik ni, dia akan melawan. Dia nak cuba lawan
tegak terus juga pergi ke pantai balik je lah. Siapa berani kan, dah kena tarik ke tengah kan. Kalau cerita dulu entah hantu air lah apa kalau cerita. Tarik ke tengah kan. Jadi kita akan lawan. Sebenarnya teknik yang betul jangan lawan. You kena ikut. Sepatutnya? Ikut je. Ikut sampai ke tengah sikit, dia akan ada, kita panggil di mana pemecah ombak. Okey, wave break tu. Yang dia cantum dengan arus utama, dia pecah, dia tenang. Ada you berenang balik. Cuma kalau tidak pun, cuba berenang ke tepi. Jangan kita pergi... Jika melawan lah. Jangan melawan gitu. Cuba menepi dan sampai ke kawasan yang tidak masuk dalam arus menarik tadi, dan baru kita lari ke tepi. So ilmu-ilmu ni sebenarnya tak susah pun. Sebelum macam kita pergi nak pergi mandi tu, baca sikit. Kan baca sikit. Kalau pasal air terjun tu, punch air terjun tu punya nama. Kita tahu ada tak kes lemas kat tu, dekat mana berlaku. So cerita-cerita orang lama, bila dia cerita ada mati dekat sini, dan kita kena berhati-hati. Tapi apa pun kita kena tenang ya tuan. Apa yang tuan katakan tadi tu, kalau kita berada dalam situasi yang mungkin lemas, contoh melawan arus tadi, kita rasa macam tension, stres kat situ. Jadi ianya berkemungkinan menyumbang kepada berlakunya lemas. Tetapi mungkin di kesempatan ini tuan boleh kongsikan, andai katalah berlaku keadaan lemas, situasi lemas itu. Bagaimana tuan melihat individu yang lemas itu bagaimana, dan mereka yang ingin menyelamatkan individu itu bagaimana? Sebab kita dapat saksikan juga ada kes di mana orang yang lemas tu lemas, kita nampak tengok lemas. Kita ni tak pada berenang ni, mungkin kawan baik kita ke ataupun keluarga terdekat kita sayang. Kita terjun juga. Macam mana SOP-nya? Bagaimana tuan? Saya petik tadi yang Fadli kata ketenangan tu. Tapi bila orang lemas ni tak tenang lah. Tak tenang lah kan. Jadi kita ni selalunya memang spontan tu kita akan terjun. Maksudnya terjun, cuba selamatkan lah. Tetapi dalam keadaan ini nasihat saya lah. Kita tak tengok pada keadaan yang menjurus atau bila dia berlaku tu. Satunya asasnya, orang lemas ini dia akan menggapai apa yang ada. Betul. Dia akan menggapai kan. Jadi bila kita menggapai, kalau kita terjun, dia akan cari tempat kita yang tinggi sekali untuk digapai. Kepala kita lah. Jadi dia pegang kepala kita, dia tenggelam dengan kita sekali. Kalau kita tak boleh nak lawan, nak berenang, kita pun tenggelam sekali. So terbaiknya ialah kita cuba cari satu yang kita boleh baling kat dia. Contohnya kalau kita mandi ni, seluar panjang kita tu cuba campak dulu. Janganlah campak terus. Campak dan pegang. Jadi dia kan digapai, dia cuba ambil. Okey. Kalau kita ada dekat tak apa. Kalau dekat, kalau ada pelampung, then you terus pelampung. Dan kalau orang cakap kita tak mampu dan kan lemas tu, terbaik ialah kita tak cuba menyelamatkan. Sebab kita selalu tengok kes kan, mati seorang, sedih kan. Dan satu yang kes terbaru ni 3 beradik tu kan. Ayah dia nak terima kenyataan kan. Bukannya mudah lah. Bukannya mudah. So teknik asas itu kita kena tahu. Maksudnya kalau kita boleh campak satu yang boleh terapung, kita akan memberi masa kepada mangsa tu. Dia dapat pegang sikit, dia naik pun bernapas, kita ada beri masa kepada dia. Kalau kita boleh campak satu yang panjang, ranting kayu ke, seluar ke, pun boleh juga. Kalau tidak, kalau kita ada asas yang berenang yang agak orang cakap baik, kita boleh juga pergi, contohnya kita paut pada seluar, kita minta seorang lagi pegang pula dan kita cuba gapai. So itu yang perkara spontan yang kita buatlah. Tetapi yang terbaik ni susah nak diamalkan juga oleh orang kita ni lah. Kita pakai life jacket. Kan, saya pun pernah juga mandi kat jeram bila orang cerita ini dah 4 orang mati. Orang kampung biasa berenang tak ada masalah ni. Tapi takut juga kan? Pakai life jacket mandi. Ambil gambar malu. Itu biasalah orang kita kan. Malu. Tapi kita pakai. Kalau tengok pada bomber pun, kita bila pergi rescue, kita boleh berenang, tapi tetap kita pakai life jacket. Sebab life jacket ni membolehkan kita terapung. Itu yang penting lah. So tak adalah masalah. Tapi macam orang cakap, macam kita pakai mask sekarang lah. So kita pakai mask sekarang ni, dulu kalau kita pakai mask, kita nampak pelik sangat kan. Tapi kalau macam berenang, semua orang pakai life jacket, then should be okay. Betul. Kena berubah lah kan. Kita tahu macam tuan katakan tadi lah, macam ini bagus juga kalau misal kata kita nak pergi ke mana-mana saja, kita lihat kawasan itu hotspotnya bagaimana. Betul. Kan statistiknya bagaimana. Kalau ada berlaku kes lemas dekat situ, kita tahu ini bahaya kawasan ni kan. Betul. Pakailah kan, jaga keselamatan kan. Pakai. Tapi tuan, mungkin tuan boleh kongsikan juga. Tuan tadi cakap orang kampung memang pada berenang. Saya akui lah benda tu. Lebih lagi orang-orang dekat bahagian Sabah, dekat kawasan lautan tu. Memang kayaknya kalau berenang, kalau saya kata menyelam ke, bagilah kat dia kan. Memang keperluan kan.
Tapi kadang orang yang macam ni pun boleh lemas juga, Tuan. Ya, betul. Mungkin Tuan boleh kongsikan apa antara puncanya? Mungkin terlalu lama di dalam air. Ya, betul. Dia satu tadi saya kata tadi ialah keupayaan kita. Kita kena tahu keupayaan kita. Maksudnya kalau kita berenang katakan tak payah di sungai. Di kolam pun kan ada tempat yang cetek, makin dalam gradient itu kan. Betul. Kalau kita dah lama berenang dan you pergi tempat dalam pun kadang you rasa cramp. Betul. You rasa cramp dan you tak mampu. So kita kena tahu kemampuan kita juga. Dan kita juga tahu tadi arus tadi tu. Ada tempat orang cakap mungkin kita pandai berenang, tahu berenang, tapi arus itu sebenarnya lebih boleh menguasai kita. Terutamanya arus kalau kat jeram dengan sungai ni dia berubah dengan cepat. So hari ni arus kawasan ni kawasan batu kan. Tak bahaya, tapi bila air meningkat dia akan jadi bahaya. Betul. Sama juga dengan jeram. Kalau ketika air pasang, batu tak nampak, tu dia stabil. Kata air tinggi lah, air besar. Tetapi apabila air surut, dan dia akan buka buat eddy, dia buat hidrolik tu tadi, dia akan menarik kita ke dalam. Dan kita mungkin tak mampu lawan pun. Kita takut yang mana mungkin kita lihat kawasan tu tenang, tapi kita tahu dekat atas kepala air tu mungkin akan turun kan. Itu kita risaukan juga. Tuan, kita tahu bahawa anggota ataupun Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia ni banyak berkorban demi menyelamatkan nyawa kita ni kan. Saya terima kasih dululah. Ya, betul. Kita kena akui tentang perkara ini. Tetapi mungkin kita nak lihat, kita tak nampak sebenarnya pelbagai cabaran harus ditempuhi daripada pihak Jabatan Bomba sendiri sebenarnya untuk menyelamatkan seseorang mangsa itu sendiri. Mungkin Tuan boleh kongsikan antara cabaran tersebut. Terima kasih. Fadli, soalan yang sangat baik bagi saya. Pertamanya adalah kalau saya melihat pada pengalaman saya mangsa lemas ini, tekanan paling tinggi ialah harapan keluarga. Kan, harapan keluarga. Maksudnya keluarga tu dah tahu mangsa tu lemas. Dan dia orang pun mari. Dia orang pun datang ramai-ramai, lain kawan, sahabat, tunggu. So pengharapan itu yang paling kita cakap cuba penuhi itu menjadi sebagai penyelamat tu kita rasa sangat. Apabila kita balik pada operasi nak maklum belum jumpa lagi. So itu paling yang berat kita buat. Selain daripada itu kita juga melihat kepada keadaan semana. Ada keadaan di mana kita kata kekerapan tinggi berlaku di tempat yang biasa dan kita boleh jangka jeram. Tetapi dalam masa yang sama juga kita kena faham bahawa macam saya kata tadi air berubah-ubah. Kita punya risiko pun sama juga. Kita nak turun itu kita kena baca betul air dan kita kena pastikan bahawa kita punya pegawai dah patuhi SOP yang betul dan make sure dia orang ni selamat. Kan kita nak orang takut kita yang tak selamat. Ketiganya ialah saya beritahu juga kita punya cabaran yang paling utama dalam kita punya ni ialah kita dapati bahawa salah satu daripada aspek pengambilan utama jabatan tadi bomba tadi, kita ambil pegawai, kita tidak test pegawai kita ini diuji boleh berenang ke tidak. Bukan salah satu daripada kriteria. Tetapi apabila kita masuk dalam servis, kita pakai baju bomba, orang expect kita pandai berenang. So kita pun dah migrate, sekarang bermula pada tahun lepas kita mula latih pelatih asas kita tu ialah teknik asas berenang. Supaya membolehkan bahawa kalau berlaku zubillah min zalik insiden yang kita berada di situ, kita boleh mengambil langkah awal untuk menyelamat. Itu yang kita cuba lakukan. Part of SOP, kita ada pasukan khas, 45 pasukan khas yang terlatih itu, memang kita sentiasa kukuhkan pasukan tersebut. Ya, baik. Boleh saya ini mungkin kita boleh mengambil pendekatan untuk mungkin belajar asas lah kan, berenang kan. Bukan kita bertujuan kita nak belajar berenang ni untuk kita menyelamatkan nyawa orang, tapi untuk diri kita sendiri juga kan. Okey, terima kasih diucapkan kepada Yang Setia Timbalan Pesuruhjaya Bomba, Nur Hisham Muhammad, Pengarah Bahagian Operasi Kebobaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, kerana sudi hadir bagi berkongsi tentang buah fikiran isu kita ataupun topik kita lemas ketika musim cuti sekolah ataupun PKPP ini.